Ada orang Melayu kata, ini orang Cina apa sibuk-sibuk mau cakap pasal Felda? Ada lagi orang Melayu yang UMNO, yang PAS cakap, orang Cina you pergi jauh-jauh, jangan cakap pasal tabung haji. You orang India apa bising pasal tabung haji? Baik. Dia tak sedar satu benda. Semua wang yang dipegang oleh jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, semua agensi kerajaan, semua wang ini ditanggung oleh kerajaan. Kalau wang itu hilang, maka kerajaan akan ganti. Kalau kerajaan ganti, dia bukan ambil duit orang Islam saja tahu. Orang Cina pun kena bayar, orang India pun kena bayar, orang Kristian pun kena bayar, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua kena. Sebab itu saya cukup marah dengan UMNO Barisan Nasional yang menggunakan nama Melayu dan Islam untuk mereka mengkayakan diri sendiri dengan harapan institusi-institusi Melayu macam Felda, macam MARA, macam tabung haji yang ini Cina tak berani pergi dekat. Dulu pembangkang tak ada auditor. Sebelum ini memang susah untuk kita nak mengenal pasti semua ini kerana laporan dia tak bagi. Wartawan tak laporkan. Salah lapor nanti berita kena gam. Tapi kita ada pembangkang dari Pakatan Harapan yang cukup kuat dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Itu bagi peluang kepada kita untuk semak satu persatu. Ambil contoh Felda. Felda, orang Melayu di kampung sudah mula tahu. Tahun 2010, semasa Tan Sri Isa Samad mula-mula jadi pengurusi Felda, Felda Najib ambil alih dengan wang sebanyak 5,000 juta. 5 bilion ringgit cash. Dan yang sedihnya mengenai Felda ini, 5 bilion cash ini dikumpul oleh Felda dalam tempoh 30-40 tahun sebelum itu dengan hasil penat lelah, titik keringat peneroka Felda. Kita boleh fikir macam-macam mengenai mereka. Dia sokong UMNO, dia macam-macam. Tapi kita tidak boleh menafikan sumbangan peneroka Felda. Mereka telah membuka tanah-tanah hutan. Mereka melalui masa yang susah. Kerajaan bagi dia parang dengan gergaji saja. Masuk buka hutan, clearkan tanah dan buka ladang-ladang kelapa sawit. Sehingga dalam tempoh 40 tahun, Felda dan Malaysia bersama-sama dengan sektor peladangan swasta menjadikan Malaysia sebagai pengeluar nombor 1 kelapa sawit. 40 tahun ambil masa untuk kumpul 5 bilion ringgit. Bila Najib masuk, Najib tengok wang banyak, Najib dapat idea. Ada wang banyak, broker banyak. Broker Felda saya masih lagi belum tahu siapa. Broker 1MDB saya tahu, itu budak Penang. Nama Jolo. Broker Felda kita tak tahu lagi siapa broker Felda ni. Nanti bila kita menang, baru kita boleh audit, baru kita boleh tengok siapa broker Felda. Dia tengok duit 5 bilion. Dia tengok aset banyak. Dia tengok kilang banyak. Ada orang pergi cakap dengan Najib, "Yo Najib, ini wang kita asset strip. Semua syarikat-syarikat yang untung dalam Felda kita keluarkan, kita bubuh dalam FGV. Dan FGV ini kita senaraikan. Bila kita senaraikan, you dapat saham, saya dapat saham, you dapat commission, I dapat commission lah." Maka dalam tahun 2011, 2012, Felda pinjam duit KWSP, our money, EPF money, 6 bilion ringgit. Dia guna 2 bilion untuk rasuah pengundi-pengundi dan juga peneroka Felda. Sebab mula-mula peneroka Felda tak mau aset Felda ini dipisahkan daripada Felda dan disenaraikan sebagai syarikat yang berasingan. Peneroka Felda melalui koperasi mereka tetap bertegas ini harta Felda, mesti kekal dalam Felda. Tapi Najib otak dia lebih pusing. Dia pinjam 6 bilion duit KWSP, dia ambil 2 bilion ringgit. Dia bagi kepada peneroka-peneroka, satu family dapat 15,000 ringgit.
Itu 2-3 bulan sebelum pilihan raya umum yang lepas, Najib sudah kasih wang. Tabur dadak. 15,000. Sebab itu dalam pilihan raya umum yang lepas, kalau tengok sokongan Felda kepada UMNO, belum masuk pilihan raya pun kita dah tahu kita ada problem. Sebab kalau Najib dengan Rosmah masuk dalam kawasan Felda saja, orang pergi sambut Najib dengan Rosmah macam dia baru beauty pageant. Jumpa Rosmah, wah sangat cantik Rosmah. Baru dapat 15,000. Cuma saya nak beritahu saudara-saudari, jangan bimbang. Mungkin pengundi kita ambil masa yang agak panjang untuk faham. Tapi dia faham. Lepas tahun 2013, 2014, 2015, pengundi mula faham sebenarnya duit RM15,000 yang Najib bagi dulu, itu bukan duit untung. Itu bukan duit kerajaan. Itu bukan duit Felda pun. Itu duit hutang yang Felda ambil pakai nama peneroka Felda. Kerana hutang Felda ini akan ditanggung oleh peneroka Felda. Jadi dia sama macam saya pergi pinjam duit sama Along, pakai you punya nama, saya ambil itu wang 80% saya ambil dekat saya bagi 20% dekat you, tapi saya cakap ini hutang dengan Along, you kasih saya. Orang Felda sekarang baru tahu RM1,000 yang Najib bagi dulu, itu duit hutang yang dia berhutang. Kalau dia tahu itu duit yang dia berhutang, dia tak nak ambil 15,000. Kemudian dia tengok Felda makin lama makin teruk. Daripada RM5 bilion duit tunai, sekarang tahun 2018, jumlah hutang Felda RM12 bilion hutang. Daripada 5 bilion cash jadi 12 bilion hutang. Maksudnya dalam tempoh 7-8 tahun, Najib dan Isa dan kawan-kawan BN dia telah berbelanja 17 bilion ringgit. 17 bilion. Orang kampung boleh nampak semua ini. Sebab itu kalau ada orang ragu-ragu kata YB betul kah? Macam itu kah? Melayu ni nanti boleh sokong kah? Saya nak tanya, saya nak sebut tadi saya datang kena ambil gambar. Dengan India, dengan orang Bandar Melayu biasa. Datang dia ambil selfie. Pilihan raya lepas, bila saya lalu dekat kawasan-kawasan Melayu, ataupun saya selalunya bila kempen daripada Perlis turun Johor, saya kena berhenti pergi restroom dekat dengan RNR, Tapah ke, Air Keruh ke, dekat Gurun ke, dekat Juru ke. Kalau saya nak pergi buang air kecil, pergi dekat toilet, orang Melayu tengok sama saya macam mau makan, saya tak jadi kecing balik semula. Takut ini orang Melayu. Dulu orang Melayu tengok macam mau makan. Sebab ini orang jahat sokong sama DAP, kasih DAP menang. Sekarang kalau saya datang dekat Bayan Baru, dekat Kuala Lumpur, dekat Alostar, ada orang Melayu, orang Cina, orang India yang bandar datang ambil gambar selfie. Kalau saya berhenti dekat kampung, saya berhenti dekat RNR pergi restroom, dulu tak boleh kencing, sekarang pun tak boleh kencing. Sekarang sebab sibuk orang ambil gambar. Orang masuk tandas, semua orang mau ambil gambar. Saya kata ini bahaya, nanti TV3 tengok, masuk lagi kena kes sodomio. Tapi orang Melayu bila kita tengok daripada sambutan, daripada dia shake hand, kita pergi mana-mana, saya yakin saudara-saudari, uncle, auntie, adik-adik, this is a new dawn for Malaysia. Saya selalu sebut kepada SIM, kepada kawan-kawan yang lain, kita mungkin tak tahu semua. Kita mungkin sebagai ahli politik ada macam-macam kita nak fikir. Tapi percayalah satu benda, dalam politik tidak ada strategi yang lebih baik daripada yakin dan percaya kepada rakyat. Trust the people, trust the public. They know. Jangan hina rakyat. Don't insult the public. They know. Dia mungkin ambil masa yang lama sikit untuk faham, tapi dia faham. Sebab itu kali ini bukan pertembungan di antara Melayu lawan Cina macam India yang macam dulu-dulu. Ini bukan pertembungan antara parti, Pakatan lawan BN, lawan PAS.
Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Murut, orang Suluk, orang Bisaya, orang Kedayak, semua datang bergabung. Semua rakyat Malaysia yang mahukan Malaysia yang lebih baik akan undi Pakatan Harapan untuk buang Najib dan Rosmah daripada Putrajaya. Sebab itu saya minta semua, yang Cina, yang India, yang Melayu, bukan saja kita kena sokong, bukan saja kita kena undi, kita kena beritahu adik-adik kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, 9 Mei kita mesti turun mengundi. Kalau kawan ada dekat Singapura, kasih balik. Kalau ada kawan yang bekerja, minta cuti. Kalau kita majikan bos, kasih cuti. Pastikan orang keluar mengundi, kerana ini kali pertama dalam sejarah negara kita gabungan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan bergabung sebagai rakyat Malaysia. Rakyat minta satu saja. Dia minta kerajaan yang takut dan hormat dengan kuasa rakyat, sebab rakyat yang bubuh dan letak dan lantik kerajaan di Putrajaya.